Baik, kembali dalam cerita di Sebaik Berita. Kalau di segmen pertama tadi saya bersama dengan Faris Azman. Faris Azman membawakan sedikit perkongsian melihat kepada liputan sidang media disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mana memberi fokus tentang isu berkaitan dengan penipuan pekerjaan di luar negara yang membabitkan warga negara Malaysia yang difahamkan akan dibawa ataupun dibentang dalam mesyuarat Menteri Kabinet pada hari esok. Baik, untuk segmen kedua ini saya ingin melihat kepada program peranti di bawah pengagihan peranti di bawah program peranti siswa keluarga Malaysia yang mana difahamkan diteruskan di zon Sarawak dan difahamkan untuk kali ini ia merangkumi 7,400 permohonan pelajar Institut Pengajian Tinggi yang mana telah pun diluluskan di negeri itu. Dan difahamkan juga Sarawak merupakan lokasi pertama pengagihan peranti siswa melibatkan pelajar di Institut Pendidikan Guru IPG sebagai senarai penerima baharu bagi program berkenaan. Dan dalam majlis yang sama, majlis yang cukup simbolik berkaitan dengan pengagihan peranti siswa pelajar IPG di Sarawak ini telah diadakan di IPG Batu Lintang Kuching yang mana membabitkan 411 pelajar juga daripada golongan keluarga B40 yang mana turut menuntut di IPG Tun Abdul Razak. Dan KCOM ataupun Kementerian Komunikasi dan Multimedia turut menyasarkan 80% peranti untuk diagihkan kepada semua pemohon terkini yang mana layak menjelang penghujung November tahun 2022. Berkaitan dengan perkara itu, anda boleh terus ke astroawadi.com yang mana rakan saya juga Zuzi Abdul Razak yang mana berkongsi tentang artikel Kerajaan Asas 1,400 kampung terima liputan internet menjelang tahun 2024. Tetapi untuk waktu ini saya nak bersama dengan Nuzul. Nuzul, kongsikanlah cerita dan juga liputan yang anda lakukan berkaitan dengan program peranti siswa khususnya membabitkan di zon Sarawak. Baik, terima kasih Fauzi. Sememangnya untuk program pengagihan peranti siswa di bawah program Keluarga Malaysia ini satu program yang ditunggu-tunggu bukan sahaja di Semenanjung tetapi juga di Sabah dan Sarawak. Seperti kita tahu, program ini diperluaskan di 5 zon seluruh negara, zon Sabah, Sarawak, zon Utara, zon Tengah, zon Selatan dan zon Timur. Dan hari ini melibatkan sekitar 7,400 sebenarnya pemohon daripada Institut Pengajian Tinggi di negeri ini melibatkan Kolej Komuniti, Politeknik, Institut Pengajian Tinggi Awam dan juga IPTS. Dan pagi tadi sebenarnya saya menghadiri simbolik pengagihan peranti siswa ini kepada lebih 400 penuntut di IPG Tun Abdul Razak iaitu Institut Pendidikan Guru dan juga IPG Batu Lintang di mana kesemua mereka adalah daripada keluarga golongan B40. Yang menariknya adalah program ini sangat satu program yang disambut baik oleh golongan belia, bukan sahaja di peringkat Institut Pengajian Awam ini, malah daripada golongan ibu bapa juga kerana kita melihat kepada bagaimana pergerakan negara ke fasa endemik ini telah menuntut kepada perkembangan dari segi pembelajaran dan pendidikan yang lebih maju dan juga dari segi pendidikan yang hybrid. Dalam tempoh 2 tahun lalu kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 di mana tuntutan untuk sebuah keluarga, sebuah gadget itu sebenarnya belum cukup untuk memenuhi keperluan pendidikan di seluruh negara. Dalam tempoh pandemik ini salah satu lonjakan paradigma yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat bersama dengan kerajaan negeri untuk memastikan bagaimana usaha kita dapat memberikan kemudahan yang lebih baik kepada anak-anak kita, khususnya mereka yang mempunyai cita-cita untuk menuju ke Menara Gading. Dan hari ini saya pernah berbual beberapa pelajar yang menerima peranti siswa ini bukan sahaja di Sarawak, saya percaya di Sabah sebelum ini juga penyerahan peranti siswa ini memberikan satu galakan yang cukup baik kepada mereka daripada golongan B40 kerana sebelum ini mungkin ada keluarga yang mempunyai kekangan dari segi ekonomi, ada ibu bapa yang terpaksa berhenti kerja, ada juga keluarga yang mempunyai adik-beradik yang begitu ramai, lebih daripada 5 orang terpaksa berkongsi peranti. Dan ini antara salah satu perkara ataupun usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat yang dijayakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk memberikan kemudahan kepada anak-anak dan generasi muda kini. Dan hari ini juga Sarawak merupakan lokasi pertama pengagihan peranti siswa ini diberikan kepada pelajar daripada Institut Pendidikan Guru IPG. Di seluruh negara kita ada lebih daripada 20, kalau tak silap saya 27 IPG di seluruh negara ini
ini termasuklah di Sarawak sendiri. Ini adalah salah satu senarai baharu yang diberi perhatian oleh Menteri Kekom sendiri Tan Sri Anwar Musa kerana beliau percaya kehadiran guru ini sebenarnya yang memberikan aspirasi kepada anak-anak untuk sentiasa menuntut dan mencapai cita-cita mereka. Alangkah baiknya jika golongan ini dimasukkan sekali dalam senarai penerima peranti siswa di bawah peranti siswa keluarga Malaysia ini, dan antara temu bual yang telah saya lakukan tadi, antara mereka pastinya daripada golongan B40 ni, mereka bersyukur kerana peranti ini sebenarnya memudahkan mereka untuk melakukan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Kita tahu di IPG sendiri mereka mempunyai pelbagai subjek, dan pelbagai subjek ini mengkehendakkan ekosistem dan juga mekanisme pendidikan yang berbeza mengikut subjek tertentu. Pendidikan agama Islam misalnya, mereka memerlukan aplikasi yang lebih daripada satu untuk berkomunikasi dengan baik, dengan lebih baik kepada anak-anak murid, kerana mereka sekarang ini melakukan tempoh praktikal ataupun latihan industri. Dan kalau kita boleh mainkan antara temu bual saya tadi bersama dengan pelajar IPG ini. Lagi-lagi kepada rakan-rakan termasuk saya sendiri dan rakan-rakan lain juga mengalami kesusahan, contoh terpaksa meminjam peranti rakan-rakan yang lain sebab mereka tidak mampu dan sebagainya, dan ada lagi peranti yang rosak. Jadi dengan ini sedikit dapat mengurangkan beban sebab satu tablet, satu peranti pun lebih kurang 2,000 dan lebih, dan ini jika di peranti ini diberikan kerajaan, ya sangat-sangat membantu. Contohnya kita nak melibatkan kita nak pembelajaran berpusatkan murid. Jadi pembelajaran berpusatkan murid kita boleh agihkan tugas kepada anak-anak murid. Jadi untuk agihkan tu bukan satu tugas yang mudah kerana dia memerlukan perancangan yang teliti lah. Jadi kalau kita kata nak bawa laptop ke mana-mana tu agak sukar. Jadi kalau ada tablet ni kita boleh pegang saja dan kita boleh lah datangkan idea, pergi kantin, pergi kafe kan, boleh tarik-tarik sikit untuk kita dapatkan idea. Sebab idea ni datang bila-bila masa, jadi pada bila-bila masa tu lah kita kena catat, takut hilang. Macam itulah dapat membantu saya punya PDP Pendidikan Islam. Nuzul, kalau kita Itu nak pandangan daripada hanya segelintir penerima sebenarnya IPG. Okey. Nuzul, maaf kalau saya nak bertanyakan, kalau kita bercakap tentang internet ni salah satu perkhidmatan yang boleh dianggap sebagai utility pada waktu dan juga realiti semasa pada ketika ini. Mungkin boleh dikongsikan, kalau kita bercakap tentang internet ni, dia ada dua perkara. Satu berkaitan dengan jaringan internet, yang keduanya berkaitan dengan peranti ataupun gadget itu sendiri. Untuk program ini memberi fokus kepada peranti siswa keluarga Malaysia. Sepanjang pengalaman Nuzul, dalam tempoh setahun dua tahun ni pasca pandemik COVID-19 ini menyelami dan juga mendekati rakyat, khususnya bagi penduduk-penduduk yang berada di luar bandar, apa sebenarnya cabaran bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan yang mungkin sukar untuk mendapat capaian internet? Dalam masa 1 minit je saya ada ni. Baiklah, terima kasih Fauzi. Sebenarnya untuk cabaran internet ini memberikan satu galakan kepada kerajaan untuk memikirkan satu potensi ataupun mekanisme yang lebih sesuai untuk bagaimana memberikan jaringan yang lebih bagus ataupun lebih luas di kawasan pedalaman. Seperti di Sarawak sendiri, untuk projek di bawah program Connect Me Now yang dilancarkan baru-baru ini melalui Miasat 3D itu ialah salah satu projek di mana lebih daripada 1,000 kawasan pedalaman di negeri Sarawak ini disambungkan dengan teknologi Connect Me Now ini dengan memberikan kelajuan muat turun 100 Mbps kepada kawasan pedalaman. Bagaimanapun ini bukan sahaja satu-satunya program yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat, dan juga kerajaan negeri bekerjasama melalui MyAskRBN dan projek Smart membina lebih daripada 600 menara di Sarawak. Okey, baik, terima kasih Nuzul. Sebenarnya banyak lagi yang boleh kita bualkan dan mungkin boleh dikongsikan oleh Nuzul, tapi ini sahaja waktu yang ada dalam segmen cerita di sebalik berita. Untuk laporan lanjut anda boleh baca artikel yang ditulis oleh Nuzul yang mana kerajaan sasar 1,400 kampung dapat ataupun menerima liputan internet menjelang tahun 2024, dan ini antara yang disebutkan oleh Nuzul sebentar tadi sebahagian daripada program peranti siswa yang mana zon Sarawak difahamkan menjadi lokasi pertama pengagihan peranti siswa melibatkan pelajar di IPG, iaitu Institut Pendidikan Guru, sebagai senarai penerima baru bagi program berkenaan. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di sebalik berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.